Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala luangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita masih lagi bicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dan pada minggu lalu kita masuk sedikit pada fasal yang membicarakan tentang galakan membaca Al-Quran secara tartil. Muka surat yang ke-72. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, baca Al-Quran ada adabnya. Dia tak sama macam baca surat khabar ke, baca majalah ke, baca buku-buku yang lain yang mungkin kalau kita baca macam pemberita ke, laju, ya. Tetapi Al-Quran itu ada cara bacaannya yang tersendiri, ada tajwidnya, ada panjang pendeknya, ada dengung dan tidak dengungnya. Jadi bila mana kita baca Al-Quran, kita kena perhatikan perkara-perkara ni. Bukanlah contohlah kalau seseorang tu nak baca Quran kan, contoh dalam surah Al-Baqarah, dia tak boleh baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Al-Quran ni dia ada tajwidnya,
Ya, bahagian yang perlu dipanjangkan kena panjangkan bacaan. Bahagian yang perlu didengungkan mesti didengungkan, ya. Tempat yang tak boleh dengung jangan didengungkan, macam tu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maksud tartil adalah tajwidul huruf. Kita menyebut Al-Quran dengan sebaik-baik sebutan. Sebaik-baik sebutan itu adalah dengan mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya, ya. Dan kita menyempurnakan sifat-sifatnya. Bila mana huruf tu, huruf shin contohnya, ada sifat tafashi, ya? Ada sifat tafashi. Jadi ada hemburan yang kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kena bunyikan hemburan angin yang kuat tu, ya. Pada huruf nun, pada huruf mim ada gunnahnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baca Quran bukan macam pemberita yang baca straight macam tu saja. Tetapi Al-Quran itu ada gaya bacaannya yang tersendiri, ya, ada tajwidnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, begitulah bila mana kita belajar, ya. Bila kita belajar itu yang kita nak dapatkan. Kalau contohlah kita belajar sebelum ni, gunnahnya ke mana, panjang pendeknya ke mana, itu yang kita nak bimbingan daripada guru, daripada ustaz. Betulkan saya, tempat yang saya tak dengung, ya, tapi perlu dengung, betulkan saya. Macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Walaupun kita kata huruf-huruf semua saya kenal ustaz, baris atas bawah semua saya kenal ustaz, belum tentu lagi bacaannya betul. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Al-Quran itu dipelajari secara talaqi, secara musyafahah, secara berdepan dengan guru. Kadang-kadang guru membaca, kemudian pelajar akan ikut. Jadi kena baca dengan cara yang betul lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tidak kisah sama ada berdepan dengan guru maupun secara sendirian. Baca Al-Quran tu mestilah secara bertajwid. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui cara-cara bagaimana nak berhentikan bacaan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada tanda-tanda waqaf, ya. Dan waqaf yang sunat itu adalah apabila kita berhenti pada kepala ayat. Kepala ayat tu yang ada nombor ayat tu lah, itu namanya dalam bahasa Arab ra'sul ayah, ya, kepala ayat. Contohnya kita waqaf alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti di situ tu sunnah, ya, berhenti di situ sunnah, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kenalah tahu tempat yang tak boleh nak berhenti, jangan berhenti, ya. Begitulah. Nanti insya-Allah bila sampai tempat yang tajwid ni kita akan ceritalah, ya, waqaf-waqafnya dan sebagainya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pembaca Al-Quran digalakkan membaca Al-Quran secara tartil. Ulama rahimahumullahu taala bersepakat bahawa bacaan secara tartil adalah sunat, ya. Digalakkan, dapat pahala bila kita baca secara tartil. Allah Ta'ala berfirman, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sabit sebuah hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Artinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyifatkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bacaan yang jelas, huruf demi huruf. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada beberapa maksudlah di sini. Yang pertama, nak bagi tahu kelajuan bacaan baginda itu perlahan, tak laju, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang kedua, mufassaratan, ibaratnya bila mana kita mendengar, kita boleh memahami erti kata, maksud daripada ayat tersebut. Sebab kalau terlampau laju tak terkerja kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi dua jenis ataupun dua gaya bacaan. Pertama, bacaan yang perlahan. Yang kedua, bacaan yang boleh difahami maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
Saya cakap secara umum lah, secara terbuka macam ni sebab kadang-kadang ustaz-ustaz yang mengajar kita tak naklah bagi tahu sangat ya. Sebab ustaz mungkin nak fokuskan pada bacaan kita, nak fokuskan pada ramai pelajar, jadi tak sempat nak tegur seorang-seorang. Jadi saya nak cuba jelaskanlah peranan kita bila kita belajar ataupun kita baca dengan guru, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Pertama, kita kena prepare. Kita kena siap sedia bacaan yang fasih, bacaan yang lancar, dan kalau boleh kita kena pastikan dengan cara macam mana page tu kita dengar audio, dengar YouTube contohnya. Kalau contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak baca dengan ustaz ni, baca tengoklah, kita nak baca dengan ustaz ni. Jadi kita buka saja YouTube, kita kata Quran page yang ke-10. Jadi video tu memang baca daripada atas sampai bawah tu page 10 saja. Jadi kita dengar, kita bandingkan antara bacaan kita dengan bacaan tu, betul ke tak? Ya. Jadi bila kita baca sama-sama, kadang-kadang kenapa imam ni dengung, saya tak dengung? Boleh jadi kita terlepas pandang. Kenapa imam ni baca panjang ni? Kenapa saya baca pendek saja? Mungkin kita tak perasan dekat situ ada mad wajib muttasil contoh. Jadi kita prepare. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, kalau boleh kita nak bacaan pelajar itu bacaan yang tartil, bacaan yang perlahan, kita nak dengar sebutir-sebutir. Sebab tu belajar kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab tu mudah kalau kita nak ajar, kita nak ingatkan balik kan, kata kita nak tegur kan. Kalau bacaan tu bacaan hadar, bacaan laju, bacaan hadar ni sebelum saya terlupa, mungkin saya dah bagi tahu pada minggu lepas, nak bagi tahu bacaan yang bagus tartil itu ada 3 kategori. Mengikut speed, kelajuan dia tu ada 3. Yang pertama tahqiq. Tahqiq ni sangat perlahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sangat perlahan di mana kita akan memperdengarkan sebutir-sebutir huruf itu biar didengari oleh guru kita. Contoh macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu-satu kita nak dengar. Ar-Rahmanir Rahim. Kita satu-satu kita dengarkan. Maliki Yaumiddin. Kita nak. Tapi kalau dalam kelas macam tu, jenuh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tengok ramai lagi ni nak baca ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu adalah bacaan secara tahqiq yang kedengaran satu-satu huruf tu. Kalau orang suruh eja, kita boleh tulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang hadar pula dia laju. Hadar tu yang macam mana? Hadar tu yang biasanya dalam bacaan dalam solat tarawih lah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak laju. Kalau sebagai pelajar kita baca macam tu, ustaz nak break-break pun macam salah, nak tegur. Macam payahlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lalas sekali. Tak apalah, salah je lah, biar je lah salah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, untuk hadar pun kurang sesuai. Jadi di antara tahqiq dengan hadar, tengah-tengah namanya tadwir. Tadwir tu seperti kita baca dalam halaqah lah, daurah dalam bacaan, di mana kita baca tu agak perlahan. Jadi kalau contoh nak baca dengan guru, contohlah ayat Quran macam tadi, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Tu kira tadwir lah ya. Bolehlah baca macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi bacaan tadwir ni bila nak ceritakan, kalau kita baca dengan guru, kalau boleh bacaan itu secara tadwir, supaya bila salah contohnya innal ladzina kafaru sawa'un sawa'un, ustaz tegurkan senang kan ya. Dia tak ada laju nak sampai nak kena stop, jangan laju sangat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam itulah ya cara bacaan bila kita baca dengan guru.
baca dengan bacaan yang speed dia, kelajuan dia tak terlampau laju, tidak terlampau perlahan. Suara biarlah kuat supaya mudah untuk kita dengar kesalahan kalau ada. Kemudian bacalah secara jelas, berbutir. Orang kata setiap huruf-huruf itu boleh didengari. Macam tu. Jadi kalau salah silap mudahlah diperbetulkan, ya. Kadang-kadang lah, minta maaf tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang kata saya nak baca dengan ustaz, saya tak nak salah langsung. Saya tak nak salah langsung. Tak boleh juga, sebab kadang-kadang kita masa belajar kita nak juga tahu di mana salah silap kita kan. Kalau saya baca salah, tolong tegurkan. Kalau cara sebetul saya tak betul, tolong betulkan. Macam tu kita nak tahulah supaya kita boleh improve, kita boleh perbaiki. Tapi kalau memang bacaan kita bagus, baguslah, ustaz takkan tegur lah, ya. Ustaz akan tegur part-part yang macam sukar disebut ke, silap cara sebutan ataupun cara dengung saja kan, yang terperinci lah kalau kita dah fasih membaca Al-Quran, ya. Jadi ingatlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, baca Al-Quran tu perlu ada persiapannya, ya. Imam At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih, hadis yang disebutkan oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u suratal Fath farajja'a fi qira'atihi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya sambil membaca suratul Fath pada hari pembukaan kota Mekah. Peristiwa pembukaan kota Mekah ini berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah, dan kemudian mengulang-ulang bacaannya, ya. Mujahid meriwayatkan bahawa beliau pernah ditanya mengenai perihal dua orang lelaki. Ini perbandingan speed, kelajuan bacaan seseorang itu. Seorang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, manakala seorang lagi hanya membaca surah Al-Baqarah saja. Namun tempoh solat, rukuk, sujud dan duduk mereka adalah sama, ya. Beliau menjawab, lelaki yang membaca surah Al-Baqarah sahaja itu lebih utama. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kalau nak imagine lah, ada dua orang, seorang solat sini, seorang solat sini, solat asing-asing, solat sendiri-sendiri. Seorang ni contoh start pukul 1, ya, 1 pagi lah untuk qiyamul lail, 1 pagi habis pukul 3. Yang ni pun sama, start pukul 1 pagi habis pukul 3 pagi. Tapi yang ini sempat baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Nak bagi tahu bacaan dia laju lah, sebab tu dia sempat 2 surah untuk dalam 2 jam tu, contoh. Manakala seorang lagi 2 jam tu, pukul 1 sampai pukul 3 pagi tu sempat 1 surah saja, 1 surah saja. Sebab bacaannya lebih perlahan. Jadi disebutkan bahawa Mujahid, ya, seorang tabi'in, dia mengatakan bahawa yang membaca surah Al-Baqarah itu lebih utama, ya, lebih baiklah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan alladzi qara'al baqarata wahdaha afdal. Lelaki yang membaca surah Al-Baqarah itu sahaja lebih afdal. Sebab apa? Bacaannya lebih perlahan. Contoh sajalah, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, begitu, ya. Jadi mesejnya adalah janganlah baca Al-Quran dengan bacaan yang terlampau laju, ya. Baca Al-Quran laju itu boleh, tetapi dengan tujuan-tujuan tertentulah. Contohnya macam mana para hufaz Al-Quran, para hafiz Al-Quran, bila mana mereka nak lancarkan hafalan mereka, dan mereka memerlukan masa lah kan, perlu banyak masa kan, nak baca 5 juzuk sehari ataupun 10 juzuk sehari. Kadang-kadang bila mereka ulang laju-laju tu, 1 juzuk itu boleh dibaca dengan 20 minit saja. Maksudnya 1 jam mereka boleh baca 3 juzuk. Tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengulangi bacaan, mengingatkan hafalan, ya. Bukannya untuk bacaan yang seperti orang lain bacalah, ya.
Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "An aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullahu." Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, demi Allah, aku lebih suka membaca satu surah secara tartil berbanding membaca seluruh kandungan Al-Quran dengan laju. Macam itulah maksudnya, ya. Kalau diberikan pilihan untuk membaca dengan tartil dan laju, tartil itu satu surah saja, sedangkan yang laju itu keseluruhan Al-Quran, maka dia lebih suka memilih membaca Al-Quran secara tartil, secara perlahan. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Dia ada kaitan dengan bab sebelumnya, iaitu bila kita baca dengan perlahan, kita dapat tadabbur, kita dapat memahami isi kandungannya, kita dapat menghayati maksudnya. Apa kesan dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kesannya bila kita memahami, menusuk ke jiwa kita, menusuk ke kalbu kita, buat kita menangis pula, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kan dianjurkan membaca Al-Quran tu sampai menangis. Jadi dia saling berkaitan lah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kalau teori sajalah, ya, kalau baca terlampau laju, tak sempat nak menghayati. Bila tak sempat nak menghayati, susah nak nangis. Lebih kurang macam itulah, ya. Walau bagaimanapun, ada saja orang yang boleh tetap nangis bila membaca Al-Quran walaupun laju, kalau dia betul-betul menghayatinya lah, ya. Dia sendiri bacalah, ya. Tapi kalau kita dengar orang lain baca terlampau laju, kita agak susah untuk kita menghayati, ya. Nanti insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya cuba kongsikan satu bacaan, nama dia Syekh Nufais, ya. Bila perhatikan cara bacaan dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, memang bacaan yang sangat sedap, sangat bagus bacaan dia. Nanti saya sharekan dalam grup saya lah. Yang tak ada dalam grup tu, boleh saja search dekat YouTube, Imam Syekh Ahmad Nufais, yang saya sangat seronok mendengar bacaan dia, bacaan surah Taha, surah Al-Waqi'ah, ya, dan dia baca surah-surah yang lain tu, ya. Jadi bila dengar, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, lebih-lebih lagi surah yang kita belajar tafsirnya, kita akan boleh menghayatilah, kita boleh, memang kelajuan, speed yang dia baca tu memang sangat-sangat elok, sedang-sedang saja untuk kita memahami maksudnya, ya. Jadi boleh dengarlah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nanti saya cuba share insya-Allah, ya. Selain itu, kata Imam An-Nawawi, pembaca Al-Quran dilarang untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran terlalu laju. Cara ini dinamakan sebagai Al-Hadh. Sebuah hadis yang sabit daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang lelaki berkata kepadanya, "Inni aqra'ul mufassala fi raq'atin wahidah." Faqala Abdullah ibn Mas'ud, "Hadhan ka hadhi syi'ri. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu turaqiyahum, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a." Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, inilah bezanya. Beza baca Quran terlalu laju dengan baca Al-Quran dengan bacaan yang sederhana. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dia melihat seorang lelaki berkata kepadanya, "Aku membaca surah Al-Mufassal." Nanti saya jelaskan, ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, surah Mufassal ni dia apa. Ada kat situ, ada dah nota dia. Saya baca teruslah, ya. Majoriti ulama, termasuk ulama mazhab Asy-Syafi'i, menyatakan surah Al-Mufassal bermula daripada surah Al-Hujurat sehingga surah An-Nas, ya. Okey. Saya baca balik. Aku membaca surah Al-Mufassal, surah-surah pendek dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, cara ini dikira laju, sama seperti lajunya mengalunkan syair. Sesungguhnya ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi tulang selangka mereka ni. Namun jika bacaan itu mengenai hati lalu menetap kukuh di dalamnya, maka ia benar-benar bermanfaat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak ceritakan sedikitlah tentang surah-surah Mufassal ni.
Surah-surah mufassal ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dikategorikan sebagai surah yang pendek-pendek lah ya, sebagai surah yang pendek-pendek. Jadi tentang surah Al-Mufassal ini, dia merupakan section terakhir, section yang terakhir bila mana kita baca Al-Quran ya. Kerana dianjurkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah pada semua. General saya sebutkan secara umum untuk semua orang. Ya, semua orang bacalah Al-Quran dan cuba khatamkan dalam tempoh 7 hari. Cuba khatamkan Al-Quran dalam tempoh 7 hari. Dan kaedah dia saya dah pernah kongsikan sebelum ni, bahkan disebutkan juga di dalam kitab, iaitu tentang kaedah fami bi syauqin. Fam ni mulut kita, mulut saya, bi syauqin, bi ataupun dalam syauqin, dalam kerinduan. Maksudnya mulut kita ni rindu saja nak baca Al-Quran. Jadi tiap-tiap hari kita baca Al-Quran. Jadi fami bi syauqin itu dia sebenarnya akronim lah, dia nama singkatan kepada susunan-susunan surah. Jadi bila sampai dekat kin, fami syauqin, huruf qaf tu, huruf surah qaf adalah dalam juzuk yang ke-26 ya. Jadi maksudnya pada 26 tu sampai An-Nas, itulah namanya surah mufassal, surah yang ayatnya pendek-pendek. Okey, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, amalan ini sangat-sangat digalakkan bila mana kita ada masa yang lapang. Contohnya bila mana kita dah pencen ke ya, memang kita tak ada banyak urusan ya, maka sangat-sangat digalakkanlah, terutamanya para hufaz Al-Quran ya, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang hafiz Al-Quran, pelajar-pelajar, anak-anak kita yang hafal Al-Quran, bila habis 30 juzuk digalakkan kita untuk mengulangi Al-Quran itu dalam tempoh 7 hari. 7 hari khatam kalau mampu ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, part yang mufassal ini adalah part qin, iaitu daripada surah Qaf ataupun surah Al-Hujurat sampailah surah An-Nas. Daripada juzuk yang ke-26 tu sampailah juzuk yang ke-30 ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak ceritakan sikitlah kalau macam mana pengiraan fami bi syauqin itu. Dia sebenarnya senang saja. Dia bermula daripada surah Al-Fatihah, sebab kita introduction surah Al-Fatihah lah. Saya bagi tahu dulu huruf apa nama-nama surah tu kan. Fami bi syauqin, fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf. Ada 7 hari kan. Jadi fa ni kita akan start daripada suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan baca 3 surah, iaitu Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Besok kita akan baca daripada mim, iaitu surah Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Okey dah. Kemudian hari ketiga ya, kita akan baca surah Yunus. Kemudian daripada surah Yunus kita akan baca sampailah hari yang keempat tu ba bi syauqin. Nanti cari tak jumpa pula kan. Ba tu adalah surah Bani Israel. Surah Bani Israel itu adalah surah Al-Isra ya. Bi syauqin, shin adalah surah Asy-Syu'ara. Waw adalah surah Was-Saffati Saffa selepas surah Yasin, dan Qaf itu adalah surah Qaf sampailah surah An-Nas. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebenarnya nombor dia unik tau. Nombor dia tu unik. Sebab apa? Bermula dengan dia hari pertama Al-Fatihah tak kira lah. Al-Fatihah tak kira. Al-Fatihah kita baca, kemudian kita baca 3 surah untuk hari pertama. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Yang kedua, hari kedua 5 surah. Hari yang ketiga 7 surah. Hari keempat 9 surah. Hari yang kelima 11 surah. Hari yang keenam 13 surah. Jadi dia 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 surah. Macam tu susunan kita baca pada tiap-tiap hari. Dan yang terakhir Qaf
sampailah surah An-Nas ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam itulah ya. Sekadar sedikit gambaran ya. Terutama yang menunaikan ibadah umrah, yang menunaikan ibadah haji kan, memang sangat-sangat banyak masa luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau dalam hayat kita susah nak cari masa untuk kita mengamalkan kaedah fami bi syauqin, khatam al-Quran dalam tempoh 7 hari, maka kena luangkan masa lah. Ya. Jadi kalau contohnya masa pergi umrah kan, set kan, contohnya 12 hari mesti balik tu kena khatam Quran ya. Kalau misal kata yang pergi haji 40 hari, contohlah sekurang-kurangnya 4 kali khatam ya. Contoh 10 hari 10 hari lah. Sebab apa? Sebab ada hari-hari yang kita akan keluar untuk umrah, kita akan keluar untuk ziarah, ada hari yang kita akan pergi di Mina, Muzdalifah, Arafah ya. Ikut susunan kita akan pergi Arafah, Muzdalifah dan Mina lah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada hari yang kita sibuk, tu mungkinlah tak dapat nak baca ikut kaedah tadi. Tapi bila kita free saja balik, kita akan terus ikut kaedah macam tadi ya. Tapi nak baca lebih pun silakan ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ulama berkata kaedah tartil adalah sunat untuk tujuan tadabbur dan selainnya. Mereka berkata lagi, oleh itu bacaan secara tartil disunatkan bagi orang Arab yang tidak memahami maknanya, kerana ia lebih dekat kepada perbuatan mengagungkan dan menghormati Al-Quran, di samping sangat memberi kesan dalam hati. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila baca Al-Quran janganlah terlampau tergesa-gesa, nak laju sangat, baca tenang-tenang saja insya-Allah ya. Kemudian kita tengok fasal yang berikutnya, agak pendek saja. Galakan memohon kurniaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala apabila bertemu ayat rahmat dan ayat azab ya. Disunatkan memohon kurniaan daripada Allah Taala apabila bertemu dengan ayat rahmat, dan memohon perlindungan Allah Taala daripada keburukan atau azab apabila bertemu dengan ayat azab atau ya, ataupun berdoa ya. Jadi saya nak beritahu macam ni, bila kita jumpa ada ayat-ayat yang berkaitan tentang rahmat, tentang syurga Allah ya, kita boleh minta Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada kita. Manakala bila mana kita ceritakan tentang azab, cerita tentang neraka, cerita tentang kedahsyatan hari kiamat, maka kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara lafaz yang kita ucapkan adalah Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku bermohon, aku memohon kesejahteraan kepadamu. Atau Allahumma inni as'alukal afiyata min kulli makruh. Artinya, ya Allah, aku memohon kesejahteraan kepadamu daripada segala kecelakaan. Ini nak tunjukkan bahawa bila mana kita baca Al-Quran itu ada interaksi. Kita faham maksudnya, lalu kita berdoa kepada Allah. Atau doa yang seumpamanya. Itu tadi doa yang baik kita minta, perkara yang tak baik kita minta perlindungan. Jika dia bertemu dengan ayat yang mensucikan Allah, maka sucikanlahnya dengan mengucapkan subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala ataupun jallat azamatu rabbina ya. Itu di antara lafaz-lafaz yang boleh kita ucapkan ya. Sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah, faftataha al-Baqarah faqultu yarqa'u indal mi'ah, thumma madha faqultu yusalli biha fi raq'ah, famadha faqultu yarqa'u biha, thumma iftataha an-nisa faqara'aha, thumma iftataha Ala Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi ayatin su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza." Okey. Artinya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Baginda memulakan dengan bacaan surah Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, baginda pasti akan rokok pada ayat ke-100. Namun baginda meneruskan bacaan. Aku berkata lagi dalam hati, baginda akan menghabiskannya dalam rakaat ini. Baginda tetap meneruskan bacaan.
Aku berkata dalam hati, baginda akan rukuk selepas habis membacanya. Kemudian baginda mula membaca surah Al-Nisa pula. Kemudian baginda membaca surah Ali Imran. Baginda membacanya dengan perlahan-lahan. Jika baginda membaca ayat yang mengandungi tasbih, penyucian zat Allah, baginda akan bertasbih. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi permohonan, baginda akan memohon kurniaan daripada Allah. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi perlindungan, baginda akan meminta perlindungan dengan Allah, ya. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam hadis ini baginda SAW berqiyam dengan bacaan yang panjang. Kemudian apabila baginda baca, baginda akan baca dengan bacaan yang perlahan. Dan apabila sampai kepada ayat-ayat macam tadi, ayat tentang tasbih, baginda akan bertasbih. Ayat yang mensucikan Allah, baginda akan bertasbih. Ayat yang menceritakan tentang doa, baginda akan minta daripada Allah. Bila ayat yang menceritakan tentang azab, baginda akan minta perlindungan daripada Allah. Cuma nak bagi tahu kan, kalau perasan dalam hadis ni, baginda pada rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, kemudian baca surah An-Nisa kan, macam melompat, tak baca surah Ali Imran. Kerana ikut susun dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi dalam hadis ini baginda membaca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian pergi pada surah An-Nisa, tak baca surah Ali Imran. Surah Ali Imran tu dibaca pada rakaat yang kedua pula. Kerana ketika itu kedudukan surah An-Nisa mendahului surah Ali Imran, ya. Maksudnya belum lagi berlaku yang dinamakan sebagai Urdatul Akhirah, pembentangan bacaan yang terakhir sekali, ya. Maksudnya bacaan baginda SAW pada akhir hayat baginda pada Ramadan yang terakhir telah tersusun dengan sempurna mengikut susunan yang kita baca pada hari ini. Ulama mazhab kami ini merujuk kepada mazhab Syafi'i rahimahumullah ta'ala, berkata sunat memohon kurniaan. Jadi digalakkanlah kalau kita memahami maksudnya, disunatkan kepada kita memohon kurniaan, perlindungan dan bertasbih bagi setiap pembaca Al-Quran, sama ada di dalam solat atau di luar solat, dua-dua boleh. Mereka berkata lagi, hal tersebut sunat dilakukan dalam solat bagi imam pun boleh bertasbih, makmum juga boleh bertasbih, dan orang yang solat sendirian kerana ia adalah doa. Maka hukum bagi mereka adalah sama seperti hukum ucapan amin selepas bacaan surah Al-Fatihah, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang kami telah sebutkan tentang sunat memohon kurniaan dan perlindungan tadi adalah pegangan dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan majoriti ulama rahimahumullahu ta'ala. Manakala Abu Hanifah adalah pengasas kepada mazhab Hanafi rahimahullahu ta'ala, berkata doa-doa itu tidak disunatkan, bahkan makruh dilakukan dalam solat. Walau bagaimanapun yang tepat ialah pendapat majoriti ulama sebagaimana yang kami telah kemukakan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak mengamalkan bahagian ini adalah apabila kita memahami maksud-maksud daripada Al-Quran, barulah kita boleh bertasbih. Allahumma inni as'aluka min fadlik min rahmatik, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kita boleh doa-doa macam tu bila kita memahami maksudnya lah. Kalau kita tidak memahami maksudnya, janganlah masa imam tengah baca Quran tiba-tiba kita subhanallah kita bertasbih pula, salah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ia hanya berlaku apabila kita memahami maksud ayat yang kita baca ataupun yang diperdengarkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Jadi mudah-mudahan kita boleh baca Al-Quran secara tartil dan cuba memahami maksudnya supaya kita boleh amalkan amalan yang sunat ini, iaitu berdoa, memohon rahmat bila dibacakan ayat rahmat, berdoa minta perlindungan daripada azab bila dibacakan ayat azab, macam tu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Kita sudahi kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan adab-adab ketika membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, basahkanlah lidah kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap malam, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.